Salam sejahtera kelas. Hari ini kita secara rasminya akan masuk ke dalam bab 3 tingkatan 5 Sains KSSM. Tajuk besar bagi bab 3 adalah kelestarian alam sekitar. Dan bab ini sebenarnya sangat berkaitan dengan bab 4 kalau kamu masih ingat di dalam tingkatan 4, yaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar. Cikgu harap kamu masih ingat ada 8 sektor di bawah teknologi hijau. If you still remember, sektor tenaga, sektor pengurusan sisa air sisa, sektor perhutanan dan banyak lagi. Okay? So di dalam tajuk besar ini, apa soalan yang kamu akan dapat jawab selepas kamu belajar bab ini? Mengapa sel solar tidak membebaskan karbon dioksida? Mempunyai jejak karbon. Mengapa beg plastik digantikan dengan beg kertas ke arah kelestarian alam? Adakah kereta elektrik bersifat emisi sifar karbon? Dan apakah pertumbuhan antarabangsa yang memainkan peranan penting menangani isu alam sekitar? So, daripada persoalan ini sahaja, ada beberapa istilah yang mungkin kamu pernah dan tidak pernah nampak. Jejak karbon, kelestarian, emisi. Itu adalah beberapa istilah selain daripada ini yang kamu akan belajar. Kata kunci yang kamu akan belajar untuk hari ini adalah upcycle. Selalu kita dengar recycle, tapi hari ini kamu belajar upcycle, kitaran hayat produk, jejak karbon, tapak tangan karbon, gas rumah hijau, kitar hayat bagi sesuatu produk daripada sumber sehingga peringkat dikitar semula. In English, cradle to cradle life cycle of a product. Kitar hayat bagi sesuatu produk daripada sumber sehingga peringkat dibiarkan merebut. Cradle to grave life cycle of a product. So itu adalah beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata kunci yang kamu akan belajar hari ini. Okay, mari kita kaji kitaran hayat produk, pencemaran alam sekitar, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. So hari ini kita punya fokus utama adalah kitaran hayat produk. Look at this bulletin science. I find out that it's very interesting here. Upcycle adalah proses kitar semula untuk menghasilkan produk baharu yang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada produk asal. Look at this picture over here. Ini adalah sebuah sofa yang dibuat daripada kertas buangan yang dikitar semula, dijual dengan harga yang lebih mahal, nilai yang lebih tinggi daripada produk asal. Itulah maksud upcycle, proses kitar semula untuk hasilkan produk baru dan ada nilai yang lebih tinggi daripada nilai asal. Upcycle. Okay, kita pergi kepada subtopik 3.1, kitaran hayat produk. Ini kamu ada nampak masa tingkatan 4 di dalam bab 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam. Ini adalah jejak karbon ataupun carbon footprint in English. Okay? Jejak, kaki kan menjejak, footprint. Merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada apa? Aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti ataupun produk yang digunakan dalam kehidupan harian. So, mari kita tengok, kenal pasti dan bincang proses yang mempengaruhi jejak karbon. Ingat, jejak karbon adalah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan. Jadi, mana proses yang membebaskan karbon dioksida? Pengangkutan, aktiviti persendirian, contohnya kereta lah, bahan api membebaskan gas karbon dioksida, apalagi tenaga elektrik pun sama. So itu adalah proses yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera daripada individu kah, peristiwa kah, organisasi kah, okay, yang digunakan dalam kehidupan harian. So, namakan dua proses dalam raja ini yang dapat mengurangkan jejak karbon. Okay, cikgu rasa kamu perasan juga kan yang warna hijau gelap ini adalah dua proses-proses yang mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida atau mengurangkan jejak karbon, yaitu kitar semula, offset atau imbangan. Ini istilah baru yang kamu akan belajar hari ini. Ini ya, pembuangan sisa, pengurangan pembebasan gas, kongsi kereta. So itu adalah contoh-contoh proses yang mengurangkan jejak karbon. So kajian jejak karbon bagi seseorang individu macam mana dilakukan? Bermula dengan mencerakinkan ataupun
kasih pisah-pisah produk yang digunakan dalam sehari. Sebagai contoh, peti sejuk adalah produk yang digunakan sepanjang hari. Mana ada kita mau guna baru on peti sejuk, tidak mau guna kita off, tidak kan? Bermula dari waktu bangun pagi sampai tidur, sambung lagi the next day. So, itu adalah macam mana kajian jejak karbon ni dimulakan lah. Let us look at this info science here, sebab ada istilah sains yang baru kamu akan belajar. Imbangan karbon ataupun offset, yang Nina, imbangan dalam bentuk daun, dia punya gambar, dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. So, dengan cara apa? Penanaman tumbuhan hijau. That's why dia guna simbol daun. So, imbangan ni, offset ni mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dengan menanam tumbuhan. Okay? Perhatikan label cekap tenaga. Apa berhubung kait antara label suatu alat elektrik dengan jejak karbon dia? Ada cara untuk mengira dia. Nanti kita akan tengok. Gambar foto ini, cuba kamu tengok ni gambar foto. Working with carbon truss. 900 gram karbon dioksida per 500 ml. So, mari kita tengok apa maksudnya. Gambar ini menunjukkan satu contoh label jejak karbon pada produk makanan. Berdasarkan label ini, sebanyak 900 gram karbon dioksida dibebaskan setiap kali 500 ml makanan ini dimakan. Okey? Mari kita pergi kepada subtopik ini lagi. Selain jejak karbon, persoalan lain yang perlu dipertimbangkan tentang produk yang digunakan dalam kehidupan harian untuk mengekalkan kelestarian alam kita termasuklah apa? Adakah produk yang kamu beli itu mesra alam? Okay? Environmental friendly. Apa kesan negatif daripada proses pembuatan produk itu? Adakah produk tersebut selamat digunakan? Berapa sisa yang dihasilkan bila produk itu selesai digunakan? Dan apakah produk lain yang dapat dihasilkan selain daripada sisa? Okey, sisa serbuk kopi boleh digunakan sebagai baja. Serbuk kopi boleh guna sebagai baja. So, itu salah satu proses jejak karbon, iaitu imbangan, offset, menanam tumbuhan hijau. Okay, mari kita tengok dengan lebih lanjut lagi. Ini satu lagi istilah baru yang kamu belajar hari ini, iaitu tapak tangan karbon. Jejak karbon merujuk kepada impak negatif. Tapak tangan merujuk kepada sesuatu produk lah punya tapak tangan karbon menuju kepada impak positif. So, kaki is negatif, dipijak-pijakan. Positif adalah tangan. Terhadap apa impak negatif? Terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayat dia. Ini pula impak positif terhadap alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayat dia. Jadi, kamu fahamlah, kaki itu negatif, tangan itu positif. Impak dia pada mana? Pada kelestarian alam sekitar. So, tapak tangan karbon bagi sesuatu produk, tujuan dia apa? Untuk mengurangkan jejak karbon lah bagi produk tersebut dan kasih tambah lagi kesan positif terhadap kelestarian alam sekitar. Antara langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau adalah seperti berikut. Mari kita tengok. Langkah-langkah tapak tangan karbon. Yang pertama. Nina. Okey, yang pertama mari kita tengok. Yang pertama mari kita tengok. Penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Cuba kamu tengok tu tuna, simen. Okey. Simen dengan kayu balak. Apa beza dia? Mari kita tengok. Bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Contoh, simen digantikan dengan kayu balak. Simen ganti kayu balak. Yang kedua, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Contoh, bateri yang boleh cas semula dan panel surya adalah produk dengan kitar hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga pun dipertingkatkan.
So gunalah bateri yang dapat kita cas semula dan panel surya. Sebab boleh kasih panjang lagi kitar hayat dan kasih tingkatkan lagi kecekapan produk. Seterusnya, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga tinggi. Contohnya apa? Penjanaan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa seperti apa? Seperti hidroelektrik, bakun. Yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu, yaitu air. Air sumber tenaga boleh baharu kan. Dan kalau guna air untuk menjana tenaga elektrik tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Okay, so mari kita tengok ada soalan yang dia tanya di sini. Adakah penggunaan peralatan elektrik yang mempunyai label cekap tenaga yang berkadaran 5 bintang adalah satu langkah tapak tangan karbon? Berikan sebabnya. Ya kah tidak? Okay, first of all, iyalah. First of all, iya. Yes, penggunaan peralatan elektrik yang 5 bintang tu memang tapak tangan karbon. Kenapa? Sebab cekap, penggunaan tenaga elektrik yang cekap dan kurang membebaskan gas karbon dioksida. Seterusnya, pengurusan sisa yang cekap. Pengurusan sisa yang cekap, mari kita tengok, berkonsepkan 5R. I hope you still remember, kita sudah pernah belajar masa tingkatan 4. Okay? 5R tu apa? Refuse, reduce, recycle, use dan juga rot. Dapat mengurangkan sisa dengan tidak menerima produk yang diperlukan, kasih kurang kuantiti produk, kitar semula, guna semula, dan memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Okay, so itu adalah contoh, gambar contoh 3.6 yaitu penggunaan semula produk. Penggunaan semula produk. Ni botol air digunakan untuk menanam pula. Okey, seterusnya kita tengok apa lagi langkah-langkah tapak tangan karbon. Carbon handprint. Penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Singki karbon tu apa? Is it a singki macam dalam dapur? Bolehlah dikatakan begitu. Singki karbon adalah tempat semula jadi seperti hutan ataupun laut yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. So, pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku bila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau. Jadi ingatlah, singki karbon tu bukan singki seperti di dapur, tetapi konsep dia macam begitu. Kalau singki di dapur menyerap air kan. Jadi kalau singki karbon ni menyerap karbon dioksida. Kalau karbon dioksida diserap, tidaklah panas kita punya bumi ini. Pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku bila karbon dioksida larut dalam air dan tumbuhan hijau. Karbon yang terkumpul dalam biojisim juga dapat membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Okay, so mari kita tengok kitar hayat sesuatu produk pula. Apa tu maksud kitar hayat sesuatu produk? Kitar hayat umum bagi produk bermula daripada sumber itu mana? Hutan. Sehingga peringkat pelupusan sama ada kena kitar semula ataupun dibiarkan mereput. So mari kita tengok. Kalau warna hijau ni cradle to cradle, daripada sumber sampai kitar semula. Kalau warna hitam ni cradle to grave. Grave tu kan kuburan, okay? Daripada sumber sampai mereput means sampai mereput means dia matilah, dibuang. Okay, mari kita tengok. Ini sumbernya adalah hutan-hutan, dibuat kertas, diangkut oleh lori, digunakan oleh manusia, habis guna dilupuskan, selepas lupus dikitar semula. Itu adalah cradle to cradle life. This one cannot open already, cannot. Nah, tutup. And then this one kita tengok cradle to grave pula macam mana?
Sama juga dari sumber hutan, dibuat kertas, diangkut, kemudian digunakan oleh manusia, dilupuskan dan akhirnya dibiarkan mereput. So, kamu pilih yang mana satu? Kitar hayat mana yang lebih baik? Mestilah cradle to cradle life cycle, kan? Oke, kita pergi kepada subtopik lagi yang seterusnya di dalam ini tajuk. Banyak lah sebenarnya. Oke, pengurusan cekap bagi sisa plastik. Cikgu rasa kamu masih ingat kan kita pernah bincang tentang hidupan-hidupan laut yang mati sebab termakan plastik. So ada kaitan lah di sini ya. Pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Pada era serba moden ini, masyarakat perlu menguruskan sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Contoh, proses kitar semula upcycle adalah satu pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik baru. Ini plastik penyapu plastik yang merupakan produk baru yang mempunyai nilai yang lagi tinggi daripada produk asal, yaitu botol plastik terpakai. Begitu juga dengan sofa tadi lah. Sofa tadi itu dia daripada kertas kan, jadi sofa lagi mahal. So itu upcycle. Mikroplastik dalam rantai makanan. Menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, baru cikgu sebut tadi ya tentang mikroplastik. Mikroplastik adalah kepingan plastik yang panjangnya kurang dari 5 mm, kecil lah, dan menjadi sangat berbahaya jika berada di dalam badan organisme akuatik. Sumber utama mikroplastik adalah sisa plastik daripada siapa? Daripada mana? Pelbagai botol plastik seperti botol lah, tekstil buatan manusia lah, cat lah, peralatan elektronik yang dibuang. Cannot open. Okay, mari kita tengok mikroplastik dalam siratan makanan. Mikroplastik ini akan dimakan oleh plankton, larva, ikan. Lepas itu ikan dimakan oleh mamalia. Okey, mari kita tengok. Raja ini menunjukkan pemindahan mikroplastik antara pelbagai jenis mikroorganisma sampai berakhir dalam badan manusia. Ini adalah siratan makanan lah. Okay, I'm so sorry kelas. Okay, hampir habis sudah. So, tolong buat practice formative 3.1. Thank you very much.